Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan program kami yang bertajuk Pertanian Bandar iaitu tanaman hidroponik. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama diberi Rosmanira binti Muhammad Idris, nombor matrik 194282. Nama saya Nurul Syafiqah binti Abdul Manaf, nombor matrik 201959. Saya Nur Syafiqah Aiman binti Muhammad, nombor matrik 201240. Saya Sakinah binti Haji Abdullah, nombor matrik 191616. Okey, seterusnya untuk analisis keperluan, objektif program kami adalah untuk mengenal pasti keperluan golongan belia di kawasan kejiranan dalam bidang sains pertanian. Untuk mencapai objektif ini, kami membina borang soal sidik dan diberikan kepada 30 orang golongan belia yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah, pelajar diploma dan juga pelajar IPT. Untuk instrumen, bilangan item terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah latar belakang responden. Bahagian B mengenal pasti pengetahuan hidroponik yang diperlukan oleh golongan belia. Bahagian C adalah usaha yang diperlukan untuk menjalankan program. Okey, bentuk soalan adalah nominal iaitu ya dan tidak. Okey, seterusnya. Okey, untuk analisis data bagi bahagian A iaitu latar belakang responden, di sini dapat dilihat kategori umur 16 hingga 24 tahun. Mencatat paling tinggi iaitu kekerapan seramai 19%, 63.3%. Untuk jantina, perempuan lebih tinggi berbanding lelaki iaitu mencatat 73.3%. Manakala bangsa Melayu paling tinggi iaitu 90% dan terakhir adalah tahap pengajian. Di sini dapat pelajar STPM yang menunjukkan paling tinggi iaitu seramai 14 orang. Dengan peratusan 46.7%. Okey, seterusnya. Ini adalah bahagian B iaitu mengenal pasti pengetahuan hidroponik yang diperlukan oleh golongan belia. Okey, dalam penyataan yang diberikan, responden mencatat tertinggi adalah pilihan ya dengan kekerapan dengan peratusan 90, 93.3, 90, 90 dan 93.3%. Di sini menunjukkan bahawa responden ingin mengetahui tanaman hidroponik ini secara lebih mendalam. Okey, yang ini adalah seterusnya. Okey, ini adalah sambungan daripada bahagian B tadi. Kat sini juga menunjukkan peratusan ya amatlah tinggi iaitu 93.3%, 86.7, 93.3%. Okey. Untuk soalan nombor 9, responden ingin mempelajari jenis tanaman hidroponik ini dengan lebih mendalam dengan kekerapan yang 18 orang dan peratusan ini mencatat paling tertinggi iaitu 60%. Okey, untuk seterusnya adalah responden memerlukan tempoh masa selama 1 bulan untuk mempelajari tanaman hidroponik ini dengan peratusan 33.3%. Okey, seterusnya. Okey, untuk bahagian C, usaha yang diperlukan untuk menjalankan program. Okey, kat sini dapat dilihat responden gemar menggunakan aplikasi Google Meet iaitu peratusan sebanyak 56.7%. Dan kat bawah ni adalah pilihan yang tertinggi adalah pilihan ya. Majoriti responden menjawab ya dan peratusan 100, 90, 93.3%. Okey, seterusnya saya berikan kepada Nurul Syafiqah. Terima kasih Rosma. Seterusnya adalah perancangan kerja. Untuk minggu pertama hingga 4 kami melakukan analisis keperluan sebagaimana Rosma beritahu tadi, iaitu dengan mengenal pasti pengetahuan hidroponik yang diperlukan oleh golongan belia dan juga usaha yang diperlukan untuk menjalankan program. Kami telah membina borang soal selidik tersebut menggunakan Google Form dan disebarkan di dalam grup WhatsApp. Kemudian setelah selesai kami menganalisis borang soal selidik tersebut.
Kemudian kami membuat perancangan program iaitu daripada minggu 5 hingga ke 7. Kami membuat perancangan program dengan teliti dan teratur di mana kami membahagikan tugas dengan adil, iaitu ada yang menjemput penceramah, ada yang membuat teknik program, ada yang membuat poster program dan juga membina grup WhatsApp. Bagi grup WhatsApp ini adalah kami menghimpunkan para peserta untuk kami memberikan maklumat serta link untuk hari kejadian. Seterusnya pelaksanaan program pada minggu ke-8. Pada hari kejadian kami perlu memastikan program berjalan dengan lancar dengan adanya perkongsian ilmu dari panel, tayangan video juga disediakan oleh panel, sedikit demonstrasi dan juga setelah akhir sesi kami memberikan borang penilaian kepada peserta. Untuk laporan program pada minggu ke-9, kami menyampaikan segala maklumat tentang program di dalamnya. Kemudian kami ada membuat penambahbaikan di mana adanya elemen prestasi dan juga keseimbangan, adanya proses berterusan pengajaran dan juga koordinasi. Pada minggu ke-10, kami membuat penilaian program di mana kami menilai program berdasarkan hasil dapatan borang penilaian dan juga ada cadangan serta penambahbaikan. Kami merujuk kembali kepada laporan program tersebut dan cadangan serta penambahbaikan untuk masa akan datang. Seterusnya adalah perancangan program. Tajuk program kami adalah Pertanian Bandar Hidroponik, golongan belia sebagai kumpulan sasaran. Objektif program kami ada 4, iaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan hidroponik terhadap belia, yang kedua meningkatkan kemahiran hidroponik terhadap belia, yang ketiga dapat mempraktikkan penggunaan sistem hidroponik dan yang terakhir mengurangkan kos sara hidup. Kami membuat pada tarikh 19 Disember 2020 pada hari Sabtu, tempat di Zoom meeting masa 10 pagi hingga 11.10 tengah hari. Panel adalah Wan Muhammad Irfan daripada pengusaha Mizu Virgin Enterprise. Beliau adalah pengusaha untuk sistem hidroponik. Seterusnya saya serah kepada Syafiqah Iman. Terima kasih Nurul Syafiqah. Seterusnya saya akan menceritakan tentang pelaksanaan program. Pelaksanaan program terbahagi kepada 2 sesi. Yang pertama adalah penerangan pertanian hidroponik oleh panel jemputan khas iaitu Encik Wan Muhammad Irfan daripada UMK. Sesi yang kedua adalah sesi soal jawab daripada peserta program iaitu di mana peserta melontarkan pelbagai soalan mengambil masa selama 10 minit. Seterusnya. Okay, proses pengajaran yang dikendalikan oleh Encik Wan Muhammad Irfan adalah maksud hidroponik, sejarah hidroponik, tanaman campur interfarming, bahan asas hidroponik dan jenis hidroponik. Jenis hidroponik terbahagi kepada 6 iaitu NFT, DFT, aeroponik, aquaponik, static hidroponik dan vertical farming. Demonstration yang telah kumpulan kami buat adalah static hidroponik iaitu di mana static hidroponik menggunakan baja air tapungan dan air tidak perlu mengalir. Ia adalah hidroponik yang terawal diperkenalkan di Malaysia. Kelebihan static hidroponik adalah tertutup, kurang berlaku penyedatan air dan reka bentuk yang mudah iaitu kita dapat membuat static hidroponik ini dalam rumah. Seterusnya. Elemen prestasi. Elemen prestasi yang kami petik daripada Kit Patrick adalah 4 iaitu reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan keputusan. Untuk reaksi, kita boleh lihat di mana peserta melontarkan pelbagai soalan setelah tamatnya penerangan daripada Encik Wan Muhammad Irfan. Contoh soalan tersebut adalah untuk mengelakkan air melimpah daripada DFT, jumlah bilangan biji benih di dalam satu lubang dan sebagainya. Pembelajaran, untuk sesi pembelajaran, ia bukan sahaja memberi manfaat kepada peserta, malah kami juga mendapat manfaat tersebut, iaitu di mana kami dapat meningkatkan keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai melalui laman sesawang dan mempertingkatkan lagi keberkesanan ke atas program pada sesi akan datang. Okey, untuk tingkah laku, oleh kerana program ini tidak mengambil masa yang lama, hanya 1 jam lebih sahaja, maka peserta memberi fokus yang baik, iaitu di mana tambahan pula mereka yang sedang membuka kamera, iaitu kami dapat lihat daripada wajah reaksi mereka bahawa mereka fokus akan program yang kami jalankan. Okey, peserta juga melontarkan pelbagai soalan yang menunjukkan mereka minat dan suka akan sistem pertanian hidroponik. Okey, berdasarkan keputusan pula, hasil keberkesanan terhadap peserta adalah berjaya dan memuaskan, iaitu di mana kami dapat maklum balas daripada peserta di dalam penilaian ianya adalah
memuaskan dan positif sahaja. Okey, disebabkan itu program yang kami jalankan ini adalah berjaya. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Sakinah. Saya akan teruskan mengenai penilaian program. Objektifnya pertama untuk menilai pelaksanaan program, untuk menilai pengurusan program. Yang ketiga untuk menilai keberkesanan program. Yang keempat untuk mengenal pasti kelemahan dan cadangan bagi program ini. Instrumen yang digunakan adalah borang soal sidik yang diberi semasa program sedang berlangsung. Borang ini telah dijawab oleh peserta seramai 25 orang responden. Seterusnya, okey, bahagian A, penilaian mengenai pelaksanaan program. Adakah kandungan program bersesuaian? Seramai 25 responden menyatakan ya, yang membawa peratus 100%. Yang kedua, adakah kaedah penyampaian maklumat mudah difahami dan jelas? Responden menyatakan 100% ya. Ini kerana panel telah menggunakan PowerPoint, video dan kumpulan kami juga telah menunjukkan demonstrasi mengenai hidroponik. Yang ketiga, adakah kaedah demonstrasi menarik dan jelas? Di mana 96% menyatakan setuju. Seterusnya, bahagian B, penilaian pengurusan program. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar di mana 68% responden menyatakan sangat setuju, 28% menyatakan setuju, 4% menyatakan tidak setuju. Soalan yang seterusnya, medium atas talian sangat sesuai untuk program ini di mana kami menggunakan Zoom. 76% menyatakan sangat setuju, 20% setuju, 4% menyatakan tidak setuju. Masa yang diperuntukkan sangat sesuai di mana kami memperuntukkan masa selama 1 jam. Di mana 56% menyatakan sangat setuju, 28% menyatakan setuju, 16% menyatakan tidak setuju. Bahagian C, penilaian mengenai keberkesanan program. Kefahaman saya meningkat selepas menyertai program ini 100%. Saya akan menjadikan hidroponik ini sebagai hobi selepas mengikuti program ini 96%. Saya akan berkongsi ilmu dengan orang lain 100%. Program ini sangat bermakna dan bermanfaat untuk saya 100%. Berdasarkan jawapan daripada responden, kami mengandaikan program ini berjaya. Walau bagaimanapun terdapat penambahbaikan yang perlu kami lakukan untuk menjadikan program ini lebih baik pada masa akan datang. Antaranya, kami perlu mengadakan permainan seperti Kahoot sebagai selingan untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada peserta. Yang kedua, mengadakan program selain pada hari Minggu. Yang ketiga, kami perlu memantapkan demonstrasi. Yang keempat, mengadakan kursus untuk hidroponik pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada kumpulan 2.